Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita memulakan pengajian kita pada malam ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa dan diselamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah dan azab di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada kitab ini Fathul Qarib, dan pengajian kita yang lepas ini masih kita membicarakan berkenaan dengan hukum ahkam ini talak, dan pada minggu ini yang lepas kita membicarakan berkenaan yang ini dengan apa yang dimaksudkan dengan talak sunnah, dengan talak bid'ah, dan begitu juga kita membicarakan berkenaan dengan golongan wanita yang tidak ada talak sunnah ataupun talak bid'ah. Mungkin ini saya murajaah sedikit sebelum ini kita masuk kepada bab ini ta'liq ini talak. Berkenaan dengan talak ini sunnah ataupun bid'ah, kita mengatakan kalau sekiranya seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid, ini adalah talak bid'ah. Talak bid'ah maksudnya talak yang diharamkan. Talak bid'ah ini maksudnya talak ini yang bercanggah dengan sunnah, yang maksud ini di sini adalah yang diharamkan. Ini berdosa. Berdosa bagi seorang itu menceraikan isterinya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci yang dia sudah melakukan persetubuhan dengannya. Ini yang dimaksudkan. Manakala talak sunnah adalah talak ini yang dihalalkan. Bukan maksudnya talak sunnah talak digalakkan, tetapi yang ini maksudnya dia adalah talak yang berdasarkan dengan apa yang diajari oleh Nabi SAW tentang cara-caranya, iaitu seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci yang dia belum lagi bersetubuh dengannya. Ini perkara yang sangat penting sekali, ya, kita nak kena faham, ya. Bukan maksudnya seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci sahaja, tetapi sentiasa kita harus ini meletakkan syarat ini, iaitu dalam keadaan suci yang dia belum lagi melakukan persetubuhan di dalamnya. Sebabnya kalau dia melakukan persetubuhan yang di dalamnya, ini bukan ini talak sunnah, ini adalah talak bid'ah. Seperti mana kita mengatakan tadi, ada golongan-golongan wanita yang tidak dikirakan sebagai talak sunnah dengan talak bid'ah. Maka misalnya adalah budak yang belum baligh. Kalau sekiranya seorang lelaki berkahwin dengan budak kecil, budak perempuan yang kecil yang belum baligh, dan dia menceraikan, maka ini kita tidak mengatakan sama ada dia sunnah ni ataupun bid'ah. Sebab talak sunnah dengan talak bid'ah yang berkait dengan haid. Budak kecil yang belum baligh ini tidak ada haid, maka ia tidak berkait dengan hukum ahkam tersebut. Sama juga dengan wanita yang hamil. Sebab wanita yang hamil, ini iddahnya adalah apabila dia melahirkan anak. Maka kita tidak mengatakan satu orang menceraikan ini isterinya dalam keadaan hamil ini sebagai talak ini sunnah ataupun talak bid'ah. Dia tidak ini dikirakan ini sedemikian. Sebabnya ini walau macam mana sekalipun, ini iddahnya tetap apabila dia melahirkan anak. Dan daripada sebab kenapa talak bid'ah diharamkan, sebab dia memanjangkan iddah. Satu orang kalau dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid, yakni maksudnya dia telah memanjangkan iddah. Sebab iddah bermula dengan waktu suci, bukan waktu haid. Jadi hari-hari yang dia berada dalam haid tidak dikirakan dalam iddah. Itu sebab ini diharamkan ini ke atasnya. Selepas itu kita membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh penulis ini berkenaan dengan hamba dengan orang merdeka. Ini orang merdeka diberikan 3 talak, hamba diberikan 2 talak. Lepas itu penulis ini membicarakan tentang istisna. Ini yang beliau mengatakan wa yasihul istisna'u fit talaqi idza wasalahu. Yani satu orang suami mengatakan aku ceraikan kau dengan talak 3 melainkan 2, jadi jatuh 1, ataupun 2 melainkan 1, jatuh 1. Tapi syarat mesti ada wasalahu. Penulis mengatakan dia mesti ada ittisal, yakni dia mesti berterusan. Kalau dia mengatakan aku menceraikan engkau ini dengan talak ini 2, selepas itu dia berdiam lama dan dia mengatakan kecuali 1, maka ini dikirakan 2 bukan 1. Jadi dia mesti ada spontan apabila yakni dia melakukan pengecualian, dan begitu juga dia tidak boleh merangkumi yang dikecualikan. Seperti dia mengatakan aku ceraikan kau dengan talak 2 melainkan 2, jatuh 2, yakni kita tidak mengambil iktibar pengecualian di sini, sebab ini dia telah merangkumi jumlah yang disebutkan. Sama juga dia mengatakan talak 3 melainkan 3, jatuh 3. Tapi kalau dia mengatakan 3 melainkan 2, jatuh 1, 2 melainkan 1, jatuh 1, dan sebagainya.
Jadi ini yang kita membicarakan akhir sekali berkenaan yang ini dengan hukum ahkam perkara tersebut. Jadi insya-Allah pengajian kita hari ini akan bermula di sini ya. Di sini exactly mana kita berhenti ini pada minggu yang lepas, yang mana penulis ini mengatakan wa yasihu ta'liquhu. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang ta'liq. Jadi saya nak terangkan dulu apa ini maksud dengan ta'liq. Apakah yang dimaksud dengan ta'liq? Biasa kita di Singapura ini, kalau perkataan ta'liq ini biasa terlintas dalam fikiran apabila seorang nak berkahwin, dia baca ta'liq. Biasa itu yang terlintas dalam fikiran kita. Tapi dalam bab nikah, ta'liq ini lebih daripada itu. Yang ini maksudnya apa sahaja perkara yang dilafazkan, yang digantungkan cerai ini digantungkan sama ada dengan perbuatan ataupun dengan sifat yang kita akan terangkan nanti, maka sah yang ini ta'liq yang ini tersebut. Dan ini penulis ini akan memberikan misal. Jadi perkataan ta'liq asalnya daripada perkataan allaqa yu'alliqu ta'liqan. Allaqa yang ini maksudnya menggantungkan. Dia meletakkan syarat bagi talak. Jadi talak ini kita ada talak ini yang spontan, ini maksudnya seorang suami mengatakan dia menceraikan isterinya, ataupun ini dia menggantungkan talak, yakni dia mengatakan kalau sekiranya fulan dan fulan ini sampai maka engkau diceraikan, maka dia meletakkan syarat. Kalau sekiranya engkau keluar daripada rumah ini engkau diceraikan, sebagai misal, maka ini dikirakan sebagai ta'liqut talaq, yakni dia tidak menceraikan secara langsung, akan tetapi dia meletakkan syarat kalau sekiranya berlaku sesuatu perkara ataupun adanya satu sifat, maka diceraikan isteri tersebut, maka jatuh ini talak kalau sekiranya sifat yang disebutkan itu wujud. Maka beliau mengatakan wa yasihu talaq wa yasihu ta'liquhu ay at-talaq bis-sifati wasyarti, sama ada dengan sifat ataupun dengan syarat. Dia memberikan misal, ka in dakhaltid dara fa anti taliq, seperti mana dia mengatakan kepada isterinya, kalau sekiranya engkau masuk ke dalam rumah maka engkau diceraikan. Engkau adalah seorang yang sudah diceraikan. Kalau engkau masuk ini ke dalam rumah, maka kalau sekiranya isteri tersebut yang masuk ini ke dalam rumah, maka dia diceraikan. Fatatluqu idza dakhalat. Ini yang penulis ini mengatakan. Jadi kalau dia melaksanakan ini apa yang diperintahkan, apa yang digantungkan yang ini talak ini tersebut, maka dijatuh yang ini talak ini tersebut. Tapi kalau sekiranya dia tidak masuk, kalau sekiranya dia tidak masuk, maka talaknya tidak jatuh. Jadi ini adalah misal. Wa talaqu la yaqa'u illa 'ala zawjatin. Dan talak ini tidak akan hanya berlaku kalau sekiranya yang diceraikan itu adalah isteri kita sendiri. Yakni kalau seseorang itu menceraikan isteri orang lain, yang tentu sekali ini ia tidak jatuh yakni talak. Maka di sini penulis ini mengatakan wahina idzin la yaqa'u talaqu qabla nikah. Yakni talak ini tidak berlaku sebelum pernikahan, sebab ini belum lagi ada hubungan suami dan isteri. Fala yasihu talaqul ajnabiyyah tanjizan. Jadi ajnabiyyah iaitu wanita yang tidak ada kena-mengena dengan kita misalan, maka tidak sah yakni seseorang ini mengatakan talaqtuki, yakni aku menceraikan kau, sebab ini pada hakikatnya wanita tersebut yakni bukan yakni isterinya. Jadi saya harap ini berkenaan dengan ta'liqut talaq. Penulis ini dalam kitab Fathul Qarib ini sangat ringkas. Manakala kalau kita lihat dalam Kitabul Miftah yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, maka beliau menerangkan ini dengan terperinci yang berkenaan dengan masalah ini ta'liq. Sama ada ia spontan ke bukan spontan ke, sama ada kita mengatakan yakni dia menggunakan ini lafaz in ataupun lafaz ida dan sebagainya. Tapi cuma di sini yang penulis ini membicarakan secara umum. Suami yang ini meletakkan syarat, seperti kalau engkau masuk ke dalam rumah engkau diceraikan, ataupun kalau engkau tak masuk ke dalam rumah engkau diceraikan. Ataupun suami ini mengatakan kalau sekiranya engkau pergi kepada rumah jiran maka engkau diceraikan. Kita di Singapura kalau masalah ta'liq, seperti mana saya mengatakan, adalah apabila seseorang itu nak melakukan pernikahan, dia apa yang dibaca, biasanya dibaca aku ini sebagai suami fulan dan fulan, kalau sekiranya pada bila-bila masa aku meninggalkan isteri ini lebih daripada 4 bulan dan tidak memberikan nafkah dalam keadaan dia taat ini kepadaku, dan selepas itu dia pergi kepada mahkamah dan melaporkan ini kepada qadi, dan qadi menjatuhkan talak. Ini yang biasa yakni ta'liq, yakni yang dibaca yakni kita yakni
di Singapura. Jadi bila kita mempelajari ini bab ini, kita harus faham apa yang kita meletakkan syarat ini dalam ta'liq, ia akan berlaku kalau sekiranya syarat-syarat tersebut itu wujud. Seperti seorang suami yang ini dia dah baca ta'liq, selepas itu dia tinggalkan isterinya ini misalnya ini lebih daripada 4 bulan, dan selepas itu isterinya melakukan laporan yang ini kepada mahkamah, mengatakan suami aku telah meninggalkan aku yang ini lebih daripada 4 bulan dan dia tidak memberikan aku nafkah. Sebagai misal, kalau sekiranya ada bukti baginya, maka qadi yang ini menjatuhkan qadi yang ini menjatuhkan talak. Ini adalah daripada kandungan yakni secara umum ta'liq ini, talak ini di Singapura. Manakala kita lihat negeri lain ini mungkin ini berbeza. Negeri lain ini mungkin meletakkan 2 tahun ataupun ini meletakkan 6 bulan ini sebagai misal. Dan mereka menggunakan khulu', yakni ada bayaran imbalan, yakni isteri yang ini membayar yang ini imbalannya, maka talak ini tersebut ini menjadi bain. Kalau tidak ini ia menjadi raj'i, maka suami boleh rujuk ini isteri ini kembali ini kepada pernikahan. Jadi dalam perkara ini saya telah menuliskan sebuah kitab yang khusus ini dalam ini perkara ini insya-Allah taala. Kalau ada masa insya-Allah ini saya akan menunjukkannya. Ala kulli hal, jadi berkenaan dengan ta'liq, kita mengatakan apa saja gantungan talak yang sah ini maksud ini. Bukan ini kita menggantungkan dengan perkara yang mustahil, seperti ini apabila yakni kereta ini yakni terbang ini ke langit maka engkau diceraikan. Ini semua ini tidak diambil ini iktibar. Perkara yang mustahil ini tidak diambil iktibar. Tetapi yang ini berkenaan dengan apa saja perkara yang ini ataupun sifat ataupun syarat yang suami meletakkan kepada isteri, maka kita harus berjaga-jaga yang ini bila kita menggantungkan talak. Ini disebabkan talak itu akan berlaku kalau sekiranya apa yang disyaratkan itu wujud. Selepas itu ini penulis ini beliau mengatakan wala ta'liqan, yakni seorang yang ini misalnya yang ini dia mengatakan, ini penulis ini sedang membicarakan yang ini di sini, kalau talak ini ajnabiyah. Talak ajnabiyah ini maksudnya dia menceraikan wanita yang bukan isterinya. Dia menceraikan yakni wanita yang bukan isterinya, seperti mana dia mengatakan talak tuki, tapi wanita ini bukan isterinya, maka tidak jatuh talak. Begitu juga dengan ta'liqan, dia mengatakan kalau sekiranya aku berkahwin dengan engkau diceraikan, seperti mana penulis mengatakan qaulihi laha in tazawwajtuki fa anti taliq. Maka dia mengatakan kepada wanita ini, dia belum kahwin lagi, tapi dia mengatakan kalau aku berkahwin dengan kau maka engkau diceraikan. Adakah yakni maksudnya apa kita mengatakan dia apabila dia berkahwin dengan wanita tersebut selepas itu ini terus ini dia diceraikan? Maka tidak. Apa sebabnya? Sebab apabila ta'liq ini dilakukan belum lagi ada hubungan ini suami ini dengan isteri, ini maksudnya belum lagi ada pernikahan. Wa in tazawwajtu fulanatan fahiya taliq. Ini adalah misal. Seorang lelaki ini mengatakan kalau aku sekiranya berkahwin dengan Fatimah sebagai misal, maka dia diceraikan. Bukan maksudnya dia berkahwin saja Fatimah diceraikan. Maka ta'liq ini seperti ini tidak sah, disebabkan seperti mana saya mengatakan tadi, yakni belum lagi berlaku yakni akad ini pernikahan, maka talak ini tidak sah. Begitu juga dengan ta'liq, talak ini tidak sah. Jadi bilakah talak dan ta'liq ini menjadi sah? Apabila yakni berlaku yakni pernikahan. Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 jenis orang yang mana talak ini tidak sah daripada mereka. Yani walaupun mereka menceraikan tidak sah talak mereka. Yang pertama as-sabi. As-sabi ini maksudnya budak ini yang belum baligh. Kalau sekiranya yakni dia menceraikan isterinya, yakni dia kahwin dalam keadaan dia kecil, dia berkahwin dengan seorang wanita yang sudah dewasa ini sebagai misal. Dan ini ada berlaku yakni mungkin di negeri kita tidak berlaku, negeri di Timur Tengah ini ada yang berlaku. Seperti ada sebagian negeri misalnya dia takut atas anak lelakinya yang kecil ini, dia nak ada orang ini menjaga dia, maka dia kahwinkan ini dengan seorang wanita supaya wanita itu dapat menjaga yang ini anak lelakinya ini yang kecil. Jadi mereka mengkahwinkan begitu. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan seperti ini, kalau budak kecil ini mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau, maka ini tidak sah. Ya, talak ini tidak sah sebab lafaz yang ini daripada seseorang yang bukan mukallaf ini, maka tidak diambil iktibar. Sama juga dengan majnun, penulis ini mengatakan orang gila yang ini berkahwin dan dia menceraikan, maka tidak sah. Wa fi ma'nahu al-murma alaih. Begitu juga ini dengan
orang yang pingsan dalam keadaan koma, yang ni dia terlafaz, misalnya dia koma tapi dia mengatakan dia ceraikan isterinya dalam koma, maka ini tidak sah sebab dia bukan dalam keadaan yang waras. Dia dalam keadaan yang tidak faham ini apa yang dia membicarakan. Sama juga dengan orang yang tidur, dia mengigau ini misalnya, dia mengigau dan dia menceraikan isterinya di sebelah ni, maka ini juga ini kita mengatakan ini tidak sah. Dan yang keempat adalah mukrah, maksudnya adalah orang yang dipaksa. Jadi 4 orang ni, pertama sekali budak kecil, kedua orang gila, ketiga orang yang tidur, keempat yang dipaksa. Cuma yang dipaksa ada syarat ini, bukan semua orang dipaksa talak mereka tidak sah. Kita kena lihat macam mana paksaan itu. Jadi dia mengatakan ai bi ghairi haq, kalau sekiranya paksaan tanpa hak. Tapi kalau paksaan dengan hak, jatuh talak. Macam mana yang ini paksaan dengan hak? Di sini penulis memberikan misal. Dia mengatakan fa in kana bi haqqin waqa'a, kalau sekiranya dia dipaksa untuk menceraikan isterinya dengan hak, jatuh talak. Wa suratuhu kama qala jam'un ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ila'i ala talaq, yakni seperti paksanya seorang qadi kepada orang yang melakukan ila, kepada orang yang melakukan yakni ila setelah yakni 4 bulan. Yakni maksudnya seorang suami mengatakan kepada isteri, sebagai misal, aku bersumpah dengan nama Allah yang aku tidak akan bersetubuh dengan kau selama 5 bulan. Dia mengatakan sedemikian, maka isteri buat laporan yakni kepada qadi. Qadi mengatakan baik, kita akan tunggu yakni sampai 4 bulan, tengok macam mana. Kalau sekiranya setelah berlaku bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, masuk saja bulan keempat, habis yakni bulan 4, qadi yakni panggil dia, mengatakan kepadanya, sekarang kau diberikan 2 pilihan, sama ada engkau rujuk engkau melakukan yakni persetubuhan bersama isteri dan engkau membayar kafarah yamin, yakni kafarah bagi sumpahan, sebab dia sumpah dia tidak akan bersetubuh dengan isterinya. Sama ada engkau kembali kepada isteri dan membayar yakni kafarah dengan persetubuhan, ataupun yakni engkau menceraikan isteri. Kalau sekiranya dia mengatakan baiklah aku akan bayar kafarah, yang dia kembali kepada isteri, dia melakukan persetubuhan, tapi dia kena bayar ini kafarah yamin, kafarah yang ini sumpahan. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan aku tak mau kembali ini kepada isteri, maka qadi mengatakan engkau nak kena ceraikan kau punya isteri. Dia mengatakan aku tidak mau ini bayar kafarah, tidak mau kembali kepada isteri dalam persetubuhan, dan juga ini aku tidak mau menceraikannya. Dalam keadaan seperti ini, maka qadi menceraikannya daripada isterinya. Yakni qadi mengatakan engkau isteri engkau yakni akan diceraikan yakni oleh qadi dengan talak. Maka di sini berlaku yakni talak ini adalah daripada jenis yakni talak yang dipaksa. Sebab ini sekarang suami tidak mau talak, tetapi qadi yakni yang menjatuhkan talak. Siapa yang menjatuhkan talak? Qadi menjatuhkan talak. Ini adalah daripada misal paksa dengan hak, yakni paksa suami untuk menceraikan isteri dengan hak. Ini adalah gambarannya. Jadi berkenaan dengan ila, insya-Allah nanti kita akan masuk khusus dalam ada bab ini ila. Jadi sekali lagi saya mengatakan perkataan ila, muli di sini adalah orang yang melakukan ila. Ila ini adalah sumpahan jahiliyah. Sumpahan ini jahiliyah. Ini pada zaman jahiliyah, orang jahiliyah ini dia benci kepada isterinya, apa dia buat dia tak ceraikan, tapi dia sumpah. Dia mengatakan aku sumpah yakni dengan nama latnya ataupun dan sebagainya. Dia mengatakan aku sumpah tidak akan bersubur dengan kau selama setahun. Jadi kesian ini isteri itu yang tinggal seorangan, yang tidak berlaku persubuhan dan sebagainya. Jadi niat mereka adalah untuk menzalimi yakni isteri ataupun mendera yakni isteri mereka. Maka Islam ini mengharamkan sumpahan yang seperti ini, dan Islam ini meletakkan dia punya penalty. Kalau sekiranya seorang melakukannya 4 bulan, jadi dia diberikan tempoh berapa lama? Dia diberikan tempoh yang ini 4 bulan. Baru qadi yang ini boleh memaksa yang ini untuk cerai kalau sekiranya dia tidak mahu membayar kafarah bagi sumpahan. Wa syaratul ikrar. Selepas itu penulis ini mengatakan syarat yang ini bagi paksaan. Yang ini bukan semua jenis ini paksaan sah kita mengatakan talak tidak jatuh. Kalau satu orang ini dia datang ini kepada orang kurus ini misalan, ataupun orang yang lemah, dia datang ini kepada satu orang yang sangat kuat ini misalan, dan dia mengatakan kalau sekiranya engkau tak ceraikan isteri engkau, aku pukul engkau. Baik, ini adalah seolah-olah dia nak memaksa. Maka dalam keadaan seperti ini kita lihat ini kepada keadaan orang yang lemah,
memaksa orang yang kuat. Sekarang kita menanyakan soalan, orang kuat ini adakah dia boleh mempertahankan dirinya kalau sekiranya orang yang lemah ini mahu yang ini memukulnya? Kalau jawapannya iya, maka ini bukan dikirakan sebagai paksaan. Jadi kalau sekiranya orang yang lemah ini mengatakan sedemikian kepada orang yang kuat, dan orang yang kuat dia menceraikan isterinya, jatuh talak, ini bukan paksaan seperti mana kita mengatakan. Tetapi beza dengan satu orang yang kuat ini misalan, dan dia betul-betul dapat melaksanakan apa yang dia dipaksa. Dan kalau orang yang dipaksa ini tidak melakukan apa yang dia mengatakan, mungkin boleh menyebabkan maut, boleh menyebabkan hartanya musnah, boleh menyebabkan mudarat yang besar, maka dalam keadaan seperti ini, apabila dia menceraikan isterinya, talak itu tidak jatuh. Sebab ini kita mengatakan paksaan yang sah. Jadi paksaan yang sah adalah paksaan yang dapat memberikan mudarat kepada apa yang dipaksakan. Maka di sini penulis ini mengatakan di sini, wa syartul ikrar qudratul mukrih. Jadi syarat ini bagi paksaan adalah orang mukrih ini yang memaksa ini mesti ada kekuatan untuk melaksanakan apa yang dia paksa. Bi kasril ra, penulis mengatakan kasril ra ini maksudnya ismul fa'il. Yani mukrih bukan mukrah. Sebab makna berbeza. Mukrih adalah orang yang memaksa, manakala mukrah ini orang yang dipaksa. Wa syartul ikrar qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah. Jadi syarat ini bagi paksaan adalah orang yang memaksa ini mesti ada kekuatan dan kuasa untuk melaksanakan apa yang dia paksa ke atas yang dipaksa. Biwilayatin, sama ada yakni dengan apa kita mengatakan, dengan statusnya sebagai seorang yang ada kuasa ke atas orang yang dipaksa ini. Au tarallubin, ataupun dia lebih kuat. Dia lebih kuat daripada yang dipaksa. Wa ajzul mukrah, dan orang yang dipaksa itu lemah, tidak dapat mempertahankan dirinya. Tidak dapat mempertahankan dirinya an zalika andaf'il mukrih. Tidak dapat mempertahankan dirinya daripada mukrih. Mukrih ini yang orang yang memaksa. Biharabin minhu, dia tidak dapat melarikan diri. Kalau sekiranya dia dapat melarikan diri, maka dia melarikan dirinya, maka dia tidak melakukan tidak melakukan talak. Ataupun dia tidak dapat meminta bantuan daripada orang lain untuk melepaskannya daripada bahaya ini, daripada yang memaksa. Kalau sekiranya dia boleh meminta bantuan, maka wajib dia meminta bantuan. Begitu juga dengan kalau boleh dia lari, dia melarikan dirinya, maka dia mampu untuk melepaskan dirinya daripada paksaan tersebut ataupun daripada bahaya tersebut. Maka ini kita mengatakan bukan paksaan. Ini bukan paksaan sebab dia boleh melarikan diri. Wa dhannuhu annahu in imtana'a mimma ukira alaihi fa'ala ma khawwafahu bihi. Dan macam mana kita nak tahu sama ada orang yang dipaksa ini? Kita satu orang ini misalnya dia dipaksa. Macam mana kita nak tahu yang orang yang memaksa ini betul-betul dapat melaksanakan apa yang dipaksa? Dia cukup dengan zon. Besar kemungkinan. Misalnya dia tak yakin yang orang ini mungkin dapat melakukan apa yang dia mengatakan, tetapi besar kemungkinan dia boleh buat. Satu orang ini ada tembak misalnya. Satu orang ini ada tembak. Mungkin dia tembak, mungkin dia tak tembak. Dia mengatakan, kalau kau tak ceraikan isteri kau, aku tembak kau sampai mati. Jadi sekarang dia lihat orang ini ada tembak. Ini besar kemungkinan dia dapat melaksanakan. Dia dapat melaksanakan apa yang dia paksa. Maka dalam keadaan seperti ini, dia melakukan apa yang dipaksa, maka ini adalah paksaan yang sah. Maksudnya dia talak ini tidak jatuh kalau sekiranya dia menceraikan isterinya kalau dia dipaksa dalam keadaan seperti ini. Satu orang ini datang dengan tembak misalnya, dia mengatakan, kalau kau tak ceraikan isteri kau, aku bunuh kau. Maka dia pun mengatakan, aku ceraikan. Sebab dia tahu orang ini dapat melaksanakan apa yang dia memaksa. Dalam keadaan seperti ini, talak itu tidak berlaku. Wa dhannuhu annahu in imtana'a mimma ukira alaihi fa'ala ma khawwafahu wa yahsulul ikrahu bitakhwif. Maka paksaan ini dia menjadi sah kalau sekiranya seseorang itu melakukan mengancam untuk memukulnya dengan pukulan yang banyak, bidarbin syadid, dengan pukulan yang kuat, ataupun dia diberikan macam ugutan yang dia akan dipenjarakan, ataupun hartanya akan dibakar dan akan dimusnahkan. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan dibolehkan baginya melaksanakan atas apa yang dipaksakan ke atasnya. Sebab dalam keadaan seperti ini,
mudarat ini yang besar, boleh melakukan apa kita mengatakan boleh ini berlaku. Melainkan ini kalau sekiranya seseorang itu memaksa mengatakan, kalau sekiranya kau tak melakukan perkara ini, maka aku akan pukul. Dan dia lihat ini orang ini misalan lebih lemah daripada dia, seperti mana tadi saya mengatakan. Jadi kalau dia pukul pun apa yang dia boleh buat? Orang ini dapat mempertahankan dirinya, maka ini kita mengatakan tidak dibolehkan baginya. Dia boleh mempertahankan dirinya. Melainkan kalau dia tahu ada 10 orang misalnya nak memukulnya. Ini perkara yang berbeza. Ataupun ada orang dengan pedang misalnya, ataupun dengan parang. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh melaksanakan apa yang dia memaksa. Maka Islam tidak mengatakan kepada kita, walau macam mana sekalipun engkau nak kena mempertahankan diri walaupun dengan melaksanakan apa yang dipaksa, walaupun dibawa kepada maut. Tidak begitu. Kalau sekiranya kita dipaksa misalan dan kita boleh bawa kepada maut, maka Islam memberikan kepada jalan keluar. Boleh kita melafazkan perkara yang biasa kita tidak melafazkan, seperti talak, dan talak itu tidak berlaku. Selepas itu penulis mengatakan, wa idza dhahara minal mukrahi qarinatul ikhtiyar bi an ukriha syakhsun ala talaqi thalathin fatalaqa wahidatan waqa'at talaq. Sekarang pula penulis mengatakan misal yang lain. Kalau sekiranya orang yang dipaksa dia ada pilihan. Orang yang memaksa mengatakan, kalau engkau tak ceraikan isteri engkau, kalau engkau tidak menceraikan isteri engkau dengan talak 3, aku bunuh kau. Jadi kita kena dengar baik-baik ya. Misal ini, orang yang memaksa mengatakan, kalau engkau tidak menceraikan isteri engkau dengan talak 3, aku bunuh kau. Tapi orang ini apa dibuat? Dia ceraikan isterinya dengan talak 1. Dia menceraikan isterinya dengan talak 1. Sekarang adakah talak 1 ini jatuh ke tidak jatuh? Jadi sekarang kita faham ya. Orang ini memaksanya untuk menceraikan isterinya talak 3. Tapi dia tidak melakukan apa yang dipaksa. Dia melakukan yang lain pula. Dia mengatakan talak 1. Dalam keadaan seperti ini, jatuh talak yang 1. Sebab dia tidak ada kesinambungan dengan apa yang dia dipaksa. Dia dipaksa untuk menceraikan dengan talak 3, akan tetapi dia mencerai dengan talak 1, seolah-olah dia ada pilihan. Ini daripada pilihannya sendiri, bukan atas paksaan. Maka jatuh talaknya. Wa idza sadara ta'liqut talaqi bi sifatin min mukallafin wa wujidat tilka sifatu fi ghairi taklifin fa inna talaqal mu'allaqa biha yaqa'u biha. Ini kita telah membicarakan tadi, kalau sekiranya berlaku ta'liqut talaq dengan sesuatu sifat, dan sifat itu wujud, dan orang itu adalah orang yang mukallaf. Berbeza kalau dia bukan mukallaf, budak yang kecil ataupun gila. Fa inna talaqal mu'allaqa biha yaqa'u biha. Dan talak yang ditaklikkan, yang digantungkan itu berlaku. Kalau sekiranya dia melafazkan, talak dia mengatakan, apabila datang Zaid engkau diceraikan, apabila datang bulan Ramadan kau diceraikan, maka ini semua adalah jenis talak yang jatuh kalau sekiranya dia melaksanakannya, kalau dia melafazkan begitu. Jadi dia hanya akan jatuh apabila berlaku apa yang disyaratkan. Selepas itu penulis mengatakan, wasakran yanfudu talaquhu kama sabaqa. Manakala orang yang mabuk, jatuh talaknya walaupun dia mabuk, kalau sekiranya dia mabuk dengan sengaja, iaitu dia sengaja minum toddy. Selepas itu dia ceraikan isterinya. Lepas itu dia mengatakan, aku tak tahu apa aku dah cakap. Kita mengatakan, kau telah ceraikan kau punya isteri, maka jatuh talak. Tapi dia mengatakan, aku mabuk. Ini mabuk, tidak ada keuzuran, haram ini punya mabuk. Tapi beza dengan satu orang misalan dia makan obat misalan, selepas itu dia mabuk dan dia melafazkan cerai, maka ini tidak jatuh talaknya, sebab ini bukan jenis mabuk yang diharamkan. Dia dalam keadaan mabuk dengan keuzuran. Jadi kita membezakan di antara mabuk yang diharamkan dengan mabuk di atas asas keuzuran. Mabuk yang diharamkan, jatuh talak, tidak ada ampunan atasnya, atas apa dia melakukan. Manakala yang mabuk disebabkan perkara-perkara yang keuzuran, maka kita mengatakan tidak berlaku
tidak berlaku, yakni talak ini mereka. Selepas itu penulis ini membicarakan tentang hukum yakni merujuk isteri kembali kepada pernikahan. Yakni ini setelah yakni seorang ini menceraikan isterinya, maka dia nak rujuk isterinya kembali. Jadi penulis ini mengatakan faslun fi ahkami raj'ah. Ini adalah berkenaan dengan hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan merujuk isteri yakni kembali kepada pernikahan. Jadi mungkin saya memberikan secara khulasah berkenaan dengan masalah ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk daripada awal. Biasa lebih baik yang kita melakukan sedemikian supaya lebih mudah ya orang nak mengikuti. Cuma apa yang saya nak mengatakan berkenaan dengan rujuk ini, maksudnya talak tersebut adalah talak ini raj'i. Kita talak ini ada dua jenis. Kita ada talak ba'in dengan talak raj'i. Talak ba'in maksudnya talak yang mana seorang suami menceraikan isterinya dan dia tidak boleh merujuk isterinya kembali. Seperti talak khulu'. Talak khulu', yakni seorang suami mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau dengan khulu' dengan $100 Singapura. Isteri mengatakan aku menerimanya dan membayar duit tersebut. Ini kita mengatakan talak ba'in. Talak ini ba'in, dia tidak boleh rujuk. Lepas tu dia mengatakan, minta maaf ini aku nak rujuk kau kembali. Tidak ada rujuk, ini ba'in terus. Perkara ini yang kedua adalah kalau sekiranya seorang itu berkahwin dan dia belum lagi melakukan persetubuhan, lepas tu dia ceraikan isterinya, ini ba'in. Ba'in, yani dia tidak boleh ini rujuk isterinya kembali kepada pernikahan. Perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan talak 3, yakni dia telah menceraikan talak 3, maka ini ba'in kubra. Terus yani dia tidak boleh rujuk isterinya kembali kepada pernikahan sehingga isterinya berkahwin dengan orang lain dan orang lain menceraikannya dan habis iddahnya baru dia boleh berkahwin ini sekali lagi. Jadi talak ba'in ini maksudnya talak ini yang dia tidak boleh rujuk isteri kembali ini kepada pernikahan. Manakala talak ini raj'i, maksudnya dia ceraikan isterinya, dia boleh rujuk isterinya kembali kepada pernikahan. Seperti seorang ini menceraikan isterinya dengan talak 1 misalnya. Dia menceraikan isterinya dengan talak 1. Selagi mana isteri berada dalam keadaan iddah, dia boleh merujuk isteri kembali pada pernikahan. Dan iddah dalam mazhab Syafi'i adalah 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. Kalau dia tidak ada haid, wanita tidak ada haid, maka balik kepada 3 bulan. Kalau tidak ada haid, ini balik kepada 3 bulan. Tapi kalau ada haid, dia balik kepada 3 kali suci daripada haid. Selagi mana isteri berada dalam keadaan iddah, maka dibolehkan bagi suami untuk merujuk isteri kembali kepada pernikahannya. Tapi kalau isteri tak setuju, walaupun isteri tak setuju, ini bukan pilihan ini isteri. Nanti insyaAllah kita akan bicarakan perkara ini. Ini akan disebutkan oleh penulis juga. Al-Quran juga ini membicarakan tentang perkara ini berkenaan dengan suami apabila merujuk kepada isteri. Isteri harus ini kembali kepada suami. Ini ada berkenaan dengan kalau sekiranya dia adalah talak ini raj'i. Suami mengatakan kepada isteri, aku ceraikan kau dengan talak 1 ataupun talak 2. Ini adalah talak ini raj'i. Maka kita mengatakan suami yang ini ada pilihan untuk merujuk isteri kepada pernikahan ataupun yang ini dia tidak merujuk isterinya kepada pernikahan sehingga habis iddah. Apabila ini habis iddah, maka dia nak kena berkahwin sekali lagi kalau sekiranya dia mau kembali ini bersama isteri yang sama, dan dia balik ini kepada jumlah yang ini talak yang baki. Jadi kalau dia ceraikan isteri dengan 1 talak, selepas habis iddah dia kahwin lagi, maka dia diberikan yang ini 2 lagi yang ini talak. Jadi insyaAllah kita berhenti ini di sini disebabkan ini masa isyak pun nak masuk. Ini agak panjang sedikit ini bahasnya. Kita tangguhkan ini pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtim bisalihati a'malan wa ajrina Allah ya karim. Fadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.